Apakah itu syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada dari sudut i'tikad, perkataan atau perlakuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72 yang bermaksud bahwasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Penyembahan berhala, patung atau batu, menggunakan khidmat bomoh, dukun atau pawang, mempercayai ramalan bintang-bintang tertentu, penggunaan tangkal, azimat atau yang seumpamanya, mempercayai ada Tuhan lain atau kuasa yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya merupakan perkara syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita wajib mempercayai hanya ada satu kuasa yang hebat, hanya ada satu Tuhan yang tunggal, dan hanya satu sahaja tempat kita memohon pertolongan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita hindari daripada segala perlakuan syirik dan memperkukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperdalami ilmu pengetahuan berkaitan agama dan mengamalkannya, kerana dengan cara inilah kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 5 yang dikasihi sekalian, apa khabar semuanya? Bertemu lagi kita pada PDPR hari ini dalam tajuk syirik merosakkan akidah, bahagian yang kedua. InsyaAllah pada kali ini Ustaz akan menerangkan beberapa perkara sambungan daripada bahagian yang pertama lepas berkaitan dengan syirik. Yang pertamanya ialah jenis syirik. Syirik ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertamanya ialah syirik jali, manakala yang kedua ialah syirik khafi. Baik, mari kita lihat satu persatu. Apa dia syirik jali? Syirik jali ialah mempercayai atau mengakui wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Contohnya menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh syirik jali, iaitulah perbuatan syirik yang jelas sekali. Kemudian, apa kesan syirik jali ini? Yang pertamanya ialah ia membatalkan akidah. Maknanya seseorang itu apabila dia melakukan syirik jali ini, ia boleh terkeluar daripada agama Islam kerana telah terbatal akidahnya. Yang kedua, berdosa besar. Dan ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Jadi, bagaimana cara menjauhi syirik jali? Yang pertama ialah dengan mendalami ilmu tentang Islam. Yang kedua, istiqamah, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi perbuatan syirik jali ini. Dan yang ketiga, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apa yang Allah dan Rasul suruh, itu kita buat. Apa yang Allah dan Rasul larang, itu kita jauhi dan juga tinggalkan. Kemudian kita beralih pula kepada jenis yang kedua, iaitu syirik khafi. Apa dia? Iaitulah tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Ini syirik khafi. Apa contohnya? Contohnya ialah riya. Murid-murid tahu apa itu riya? Riya itu ialah melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala,
tidak ikhlas maksudnya itu. Ya, seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Ikhlas itu bermaksud kita melakukan sesuatu perkara itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi riya itu kita melakukan sesuatu ibadah kerana untuk mendapat pujian orang lain. Itu adalah sebagai contoh syirik khafi. Apa kesan syirik khafi kepada seseorang? Pertama, ia menghapuskan pahala amalan. Ia tidak akan mendapat apa-apa pahala pun, ganjaran pahala daripada apa yang dia laksanakan, apa ibadah yang dia buat, sama ada dia bersedekahkah, sama ada dia solatkah, tidak mendapat pahala daripada perlakuan ibadah tersebut. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah tidak dapat pahala, tetap dan berdosa pula apa yang dia lakukan. Yang ketiga, hidup tidak tenang. Bagaimana cara menjauhi syirik khafi ini? Yang pertama, melatih diri supaya ikhlas. Niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Amalan kebajikan iaitulah amalan kebaikan. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Okey? Murid-murid faham semuanya? Baik, kita beralih kepada aktiviti bertulis. Yang pertama, nyatakan pengertian syirik jali beserta contoh. Tadi kamu sudah jelas apa itu syirik jali dan nyatakan ya, beserta dengan contoh. Yang kedua, nyatakan pengertian syirik khafi beserta contohnya juga. Apa contohnya tadi? Hanya satu sahaja contoh yang diberikan itu. Okey, yang ketiga, jelaskan 3 kesan syirik jali dan 3 kesan syirik khafi. Jelas ya? Jadi hanya 3 soalan yang perlu kamu selesaikan tugasan ini, dan seperti biasa kamu serahkan tugasan yang telah selesai kamu laksanakan, serahkan kepada ustaz dan ustaz akan nilai dan semak tugasan kamu semua. Insya-Allah sehingga kita bertemu pada pelajaran akan datang. Terima kasih atas perhatian semua murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.